berasal dari Pulau Pinang, berumur 22 tahun, akan membawakan ASEAN Talk yang bertajuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Untuk itu dipersilakan saudara Ui Ziziong. Selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana dan para hadirin sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya akan membentangkan tentang satu tunjang kerjasama rantau ASEAN. Dan kerjasama inilah yang akan meninggalkan kesan yang besar terhadap kehidupan kalian, kehidupan saya dan juga seramai 600 juta orang di rantau ini. Sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk menanyakan soalan. Pernahkah anda melawat mana-mana negara ASEAN? Pernah? Pernah. Okey, sedarkah anda perbezaan pembangunan negara-negara ASEAN? Sedar? Sedar. Okey, saya juga sedar sebab saya pernah melawat Bangkok untuk menghadiri satu persidangan di sana. Dan saya kini sedang menuntut di sebuah institusi yang terletak cuma 30 km dari Singapura. Oleh itu saya dapat melihat dengan mata saya sendiri kesan hala tuju ekonomi yang berbeza di rantau ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan, perbezaan inilah yang membimbangkan para pengasas ASEAN. Izinkan saya untuk membawa kalian balik ke tahun 1967, iaitu tahun penubuhan ASEAN. Pada masa itu, boleh dikatakan bahawa penubuhan ASEAN adalah lebih atas kebimbangan kolektif negara-negara ASEAN untuk menjaga kestabilan serantau. Ketika itu, Perang Dingin yang sepatutnya dingin menjadi semakin panas dan telah mencetuskan Perang Vietnam. Sementara itu, konfrontasi kita baru saja berakhir setelah Presiden Sukarno digulingkan. Singapura pula baru berpisah dengan Malaysia. Manakala di negara kita sendiri, kita masih menghadapi ancaman pengganas komunis. Jadi jelaslah para hadirin bahawa atmosfera rantau ASEAN pada tahun 1967 amat tegang dan dipenuhi ancaman-ancaman, sama ada ancaman luaran maupun yang dalaman. Walaupun jurang ekonomi bukan menjadi penghalang penubuhan ASEAN, tetapi jurang tersebut tidak diberi perhatian yang sepenuhnya. Malah menurut Setiausaha Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos, beliau berkata, the fragmented economies of Southeast Asia, with each country pursuing its own limited objectives and dissipating its meager resources in the overlapping or even conflicting endeavours of sister states. Pendek kata, beliau menyuarakan kebimbangan beliau terhadap hala tuju ekonomi yang berbeza di rantau ASEAN. Hanya pada tahun 1992, kerjasama yang saya nyatakan tadi diisytiharkan, iaitu dengan izin panel hakim, ASEAN Free Trade Area ataupun singkatannya AFTA. Dan pengisytiharan ini diibaratkan berkata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Mengapa? Dan apakah sebenarnya itu AFTA, tuan-tuan dan puan-puan? AFTA ini ialah satu blok ekonomi, satu blok perdagangan bebas yang meliputi kesemua 10 negara-negara ASEAN. Dan AFTA bertujuan untuk menonjolkan kelebihan serantau sebagai pusat pembuatan untuk pasaran dunia. Dan AFTA juga diharapkan untuk menarik lebih banyak pelaburan asing. Apakah pula potensi-potensi rantau AFTA ini? Pertama sekali, rantau ASEAN. Seperti mana yang kita tahu, rantau ASEAN mempunyai banyak potensi. Dan potensi yang utama ialah populasinya yang besar. Seramai 625 juta orang, termasuk kalian dan saya, tuan-tuan dan puan-puan, menetap di rantau ini. Dan walaupun populasi kita mungkin tidak sebesar populasi India, cuma separuh populasi India contohnya, tetapi ekonomi kita secara kolektifnya adalah lebih besar daripada ekonomi India. Dan bukan itu saja, KDNK kolektif rantau ASEAN dijangka akan naik sebanyak 6% menjelang tahun 2020. KDNK itu ialah satu ukuran pengeluaran ekonomi sesebuah negara. Dan selain itu, rantau ASEAN juga akan mempunyai satu kelas pertengahan yang besar
iaitu seramai lebih daripada 50% kelas pertengahan dunia akan berada di rantau ini, saudara-saudari. Di samping itu, rantau ASEAN juga mempunyai kelebihan dari segi tenaga kerja. Sebanyak lebih daripada separuh tenaga kerja kita berumur kurang daripada 30 tahun. Dan jika dibandingkan pula dengan satu lagi gegasi Asia, iaitu China, di mana populasinya yang semakin tua telah memperlahankan ekonominya. Bagaimanakah pula AFTA akan dikecapi? Menurut AFTA, tarif atas barangan keluaran ASEAN akan diturunkan sehingga ke 0.5%. Tarif ini adalah satu bentuk cukai yang dikenakan atas barangan import. Dan menjelang penubuhan komuniti ekonomi ASEAN pada akhir tahun ini, semua tarif akan dihapuskan dengan beberapa pengecualian. Setakat ini, pengecualian tersebut termasuklah pengeluaran agrikultur ke negara-negara seperti Myanmar, Laos dan Cambodia. Dan selain itu, AFTA juga boleh menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada rantau ini. Contohnya, Indonesia, ekonomi terbesar ASEAN, juga merupakan pengeluar kepala sawit yang terbesar di dunia. Bukan kepala, kelapa sawit, bukan kepala sawit. Okay. Alright. Sementara itu, di Thailand merupakan pengeluar kereta terbesar di rantau ini, manakala Vietnam merupakan pengeluar tekstil, salah satu pengeluar tekstil yang utama dunia. Dan kita juga harus ingat bahawa Singapura merupakan pusat perdagangan antarabangsa di rantau ini. Jadi, kelebihan-kelebihan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, jika digabungkan akan mempercepatkan lagi integrasi rantau ASEAN. Dan pada pendapat saya, negara kita boleh menggunakan kelebihan-kelebihan kita. Kita boleh menjadi pusat pemasangan untuk rantau AFTA, pusat logistik untuk rantau AFTA. Kita masih mempunyai kapasiti yang besar untuk tujuan perindustrian. Dan kita mempunyai tenaga kerja yang berpendidikan. Dan untuk tujuan pengimportan komponen-komponen dan serta tujuan ekspor. Kita boleh menggunakan lapangan terbang kita dan juga pelabuhan kita yang banyak. Hampir setiap negeri di Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya satu lapangan terbang. Dan pada masa yang akan datang, kita juga akan mempunyai kereta api berkelajuan tinggi dari sini ke Singapura. Jadi, tenaga kerja kita dan hubungan kita dengan dunia luar adalah aset-aset kita dalam rantau AFTA. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, saya telah menerangkan sedikit tentang AFTA. Namun begitu, persoalan yang lebih mustahak bagi kita sebagai rakyat Malaysia, bagi kita sebagai rakyat ASEAN adalah apakah faedah AFTA bagi kita? Pertama sekali, AFTA akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat ASEAN. Dengan penurunan tarif, perdagangan intra-ASEAN telah pun meningkat. Dan dalam tempoh 10 tahun, perdagangan intra-ASEAN meningkat sebanyak hampir 200 bilion dolar Amerika. Besar jumlah itu. Dan perdagangan intra-ASEAN adalah perdagangan di antara negara-negara ASEAN sahaja. Dan dengan peningkatan perdagangan intra-ASEAN, pasaran ASEAN akan dibuka lebih luas kepada syarikat-syarikat ASEAN dan juga syarikat-syarikat asing. Contohnya, menurut carta ini menceritakan bilangan syarikat-syarikat Forbes 2000 yang beroperasi di ekonomi-ekonomi yang membangun. Forbes 2000 ialah satu senarai syarikat-syarikat yang ternama dunia. Dan setakat tahun 2005, sebanyak 49 syarikat beroperasi di rantau ASEAN. Dan angka itu meningkat ke 74 menjelang tahun 2013. Jadi peningkatan itu secara tidak langsung telah meningkatkan peluang pekerjaan untuk rakyat ASEAN. Dan saya telah melihat dengan mata saya sendiri betapa integrasi ekonomi ASEAN telah mewujudkan peluang pekerjaan bagi rakyat ASEAN. Contohnya di Thailand, saya pernah melalui satu zon perindustrian di Chonburi. Chonburi itu terletak di antara Bangkok dan Pattaya. Bukan nasi goreng Pattaya yang kamu makan tadi. Okay. Dan di zon tersebut,
didirikan kilang-kilang dari negara-negara ASEAN, China dan Jepun. Dan zon ini kerana kedudukannya yang strategik adalah salah satu zon yang paling utama bagi ekonomi Thailand dan telah mewujudkan sekurang-kurangnya 500,000 peluang pekerjaan. Dan bukan saja di Thailand, tetapi juga di kawasan yang saya sedang bentuk sekarang ini. Tahukah anda bahawa sektor pembuatan di Johor Bahru mula berkembang pada tahun 1980-an? Pada ketika itu, Singapura mula mentransformasikan ekonominya. Dan atas sebab itu, kilang-kilang mula bergerak utara. Kerana Johor mempunyai tanah yang lebih luas serta kos buruh yang lebih murah. Dan begitu juga ceritanya di negeri kelahiran saya, di mana sektor pelancongan perubatan merupakan sektor yang terbesar di Malaysia. Dan sekali lagi, negara-negara ASEAN telah menyumbangkan kepada pertumbuhan sektor tersebut. Kerana kebanyakan pelancong datang daripada Indonesia. Selain itu, AFTA juga akan menggalakkan sektor SME dan juga golongan usahawan untuk meluaskan operasi mereka di rantau AFTA. Contohnya, AirAsia yang dibeli lebih daripada 10 tahun yang lepas dengan harga cuma RM1. RM1 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kini AirAsia merupakan salah satu syarikat penerbangan yang paling menguntungkan di rantau Asia. Dan AirAsia kini mempunyai syarikat-syarikat anak seperti AirAsia Thailand dan AirAsia Filipina. Jadi dengan sektor SME dan usahawan yang lebih aktif, kita akan mempunyai sektor swasta yang lebih kompetitif dan hal ini akan meningkatkan tahap kompetitif ekonomi negara. Manfaat yang satu lagi, yang paling mustahak kepada kita sebagai rakyat, ialah AFTA akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan penurunan tarif, kita sebagai golongan konsumer bukan saja akan mempunyai pilihan yang lebih murah, tetapi juga pilihan yang lebih luas. Dan jika digabungkan pula dengan peluang pekerjaan yang meningkat serta sektor swasta yang lebih kompetitif, gaji purata rakyat akan meningkat. Dan hal ini akan mewujudkan satu kelas pertengahan yang besar di negara kita dan juga di rantau kita. Dan kelas pertengahan inilah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi rantau ASEAN pada masa yang akan datang. Jadi, saudara-saudari, saya telah menerangkan manfaat-manfaat yang kita dapat perolehi daripada ASEAN Free Trade Area ataupun AFTA. Dan saya dapat lihat negara kita sebagai pengerusi ASEAN tahun ini akan dapat menyatu padukan ekonomi-ekonomi ASEAN. Dan hal ini merupakan perkara yang baik bukan saja kepada kita sebagai rakyat, tetapi juga sebagai satu bentuk persediaan untuk menghadapi ketidaktentuan ekonomi global sekarang ini. Walaupun blok ekonomi kita masih muda dan cabaran-cabaran akan timbul, tetapi berkat kesungguhan dan potensi generasi muda ASEAN, tidak mustahil kita akan mengikut jejak kesatuan Eropah. Jadi saya ingin menyuruh kita semua sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat ASEAN, untuk menyokong polisi-polisi AFTA, kerana jika bukan kita, siapa lagi? Baiklah, setakat ini sahajalah ceramah saya yang panjang meleret ini. Tetapi saya bukannya merepek, kerana ingatlah bahawa perdagangan bebas adalah kemajuan kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sekian, terima kasih.